Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, insya-Allah pada sesi kali ini kita nak sambung lagi pembacaan daripada sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia daripada riwayat dan hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Dan pada kali ini kita telah tiba pada bab yang kelima daripada tajuk-tajuk berkenaan tentang hudud. Dan pada bab yang kelima ini Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang fi dar'il had, pada perlu untuk memberhentikan had. Sewaktu sedang menjalankan had, perlu untuk memberhentikan. Anil mu'tarif, daripada orang yang membuat pengakuan. Iza raja'a, apabila dia menarik balik pengakuan dia. Maka kita telah belajar bahawa had pada waktu itu sabit dengan dua cara. Yang pertama dengan pengakuan dan yang kedua dengan adanya saksi. Lalu kalaulah pada waktu itu adanya saksi, maka tidak ada rujuk. Rujuk maksudnya untuk menarik balik saksi, tidak ada. Tetapi daripada sudut pengakuan, kalaulah seseorang itu dia membuat pengakuan berzina contohnya, maka ketika mana sedang dilaksanakan had, sedang dipukul ataupun sedang direjam, dia tarik balik. Dia kata, saya tarik balik pengakuan saya. Maka pada waktu itu penarikan tersebut akan diterima. Sebab itu lihat kepada Arafah pada baris yang pertama, yajuzur rujuk, dibolehkan untuk merujuk, menarik balik. Fi suratil i'tiraf, pada keadaan pengakuan, bukan pada keadaan sedang didirikan pada keadaan saksi. Kalaulah saksi, maka pada waktu itu tidak ada rujuk, tidak ada menarik balik saksi dan sebagainya. Tapi kalaulah tengah had sekalipun, kalaulah orang yang membuat pengakuan zina, dia kata saya tarik balik, saya tarik balik pengakuan zina saya, maka penarikan pengakuan tersebut akan diambil kira. Jelas ke jelas? Ke tak jelas? Tak dengar jawapan? Jelas tak jelas? Okey. Ya? Saya skip satu bab. Bab yang keempat kita tak baca lagi. Okey, kita baca dulu bab yang keempat. Babu ma jaa fi talqini fil had, pada ketika mana seseorang itu nak dijatuhkan hukuman had, maka qadi ataupun pada waktu itu hakim dia akan talqinkan, dia akan confirmkan adakah betul yang dia telah melakukan perbuatan ini, perkara ini dan sebagainya. Maka bab yang keempat, babu ma jaa fi talqin, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang talqin. Talqin bukan untuk orang mati, tidak, tetapi untuk mendapatkan kepastian siapa yang akan mentalkinkan, hakim ataupun qadi ataupun sultan fil had, sewaktu nak menjatuhkan hukuman had. Sebab itu lihat kepada Arafah pada baris yang kedua, maka kata para ulama, yustahabbu lil imam, disunnahkan untuk pemimpin, an yulaqina, untuk pada waktu itu mendapatkan kepastian, al-mu'tarif, daripada orang yang telah membuat pengakuan. Wasabata, hujung baris, dan telah sabit Nabi SAW telah melakukan perkara ini rajulan, terhadap seorang lelaki. Jom kita lihat
apa yang Nabi SAW telah buat. Riwayat 1411, wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Simak bin Harb an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda kepada Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik ni dia telah buat pengakuan kepada Nabi yang dia berzina. Maka ketika mana dia buat pengakuan kepada Nabi, maka Nabi bertanya, ahakun, adakah benar, ma balagani, apa yang telah sampai kepadaku, anka, tentang kamu, adakah betul yang telah sampai kepadaku bahawa kamu berzina? Qal, maka sabda Nabi lagi, balagani, telah sampai kepadaku, annaka, bahawa sesungguhnya kamu, waqa'ta, telah bersetubuh, ala jariyati ali fulan, dengan wanita daripada keluarga fulan. Maka ini dipanggil talqin, memastikan, bertanya, menyoal untuk mendapat kepastian. Qala, maka pada waktu itu berkata Ma'iz bin Malik, na'am, ya, bahkan wahai Rasulullah. Fasyahida, maka pada waktu itu dia telah bersaksi sebanyak 4 kali saksi. Adakah mesti kena 4 kali buat pengakuan ataupun cukup sekali? Maka lihat kepada Arafah pada baris yang ketiga daripada bawah, maka Imam Abu Hanifah kata pengakuan mestilah 4 kali. Seperti mana dalam hadis ni berkenaan tentang zina. Kalaulah dia buat pengakuan tentang zina, kata Imam Abu Hanifah, mestilah pada waktu itu 4 kali. Sementara itu baris bawahnya, para ulama Hijaz seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkata, yakfi marratan wahidah, cukup pada waktu itu hanya sekali. Cukup hanya sekali. Kalau pengakuan cukup hanya sekali. Dan pada zaman Nabi SAW, pada zaman Nabi pada zaman Nabi SAW tidak ada had zina yang dijatuhkan disebabkan saksi. Kebanyakan had zina yang dijatuhkan adalah disebabkan pengakuan. Sebab bukan senang nak cari 4 orang saksi yang pada waktu itu benar-benar nampak apa yang berlaku. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka talqin adalah sunnah dan Nabi SAW buat begitu kepada Ma'iz bin Malik. Fa'amara, maka Nabi telah memerintahkan untuknya direjam. Farujimah, maka dia telah direjam. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Sa'id bin Yazid. Hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan. Dan Syu'bah telah meriwayatkan hadis ini daripada Simak bin Harb, daripada Sa'id bin Jubair secara mursal. Apakah maksud mursal? Perawi yang tidak pernah menjumpa Nabi, dia tak sebut nama sahabat yang diambil riwayat tersebut. Walam yadhkur, dan mereka tidak menyebut pada periwayatan mereka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Barulah bab yang kelima. Bab yang kelima berkenaan tentang kalaulah seseorang yang telah membuat pengakuan, dia tarik balik pengakuan walaupun tengah had, maka penarikan balik pengakuan tersebut diterima. Sebab itu disebut babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang fi dar'il had, pada perlunya untuk berhentikan had. Darak maksudnya menghindarkan, memberhentikan had. Anil mu'tarif, daripada orang yang membuat pengakuan. Idza raja'a, apabila dia menarik balik pengakuan dia. Maka bila dia tarik balik pengakuan dia, maka kena berhentikan had sepatutnya. Okey, riwayat 1412. Lalu menarik balik pengakuan hanya dalam situasi pengakuan. Kalaulah pada waktu itu saksi, maka pada waktu itu tidak boleh. Bahkan kalaulah saksi tarik balik saksi dia, maka dia akan kena haddul qadhaf. Sebab dia kata orang tu berzina, sekarang ni dia kata tak berzina, maka akan kena haddul qadhaf. Yang sampul tu official tak payah kot. Official tak payahlah. Dah hantar dah. Dah confirm dah. Cakap dengan dia nanti lah. Okey. Bab yang kelima. Babu ma ja'a fi dar'il haddi 'anil mu'tarifi idza raja'a. Berhentikan had daripada orang yang membuat pengakuan apabila dia menarik balik pengakuan dia. Riwayat 1412. Wa bi ilahi qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Abdah bin Sulaiman an Muhammad bin Amr qala hadatsana Abu Salamah an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Beliau berkata, Ja'a, telah datang Ma'is bin Malik al-Aslami kepada Nabi SAW dan dia buat pengakuan. Faqala, maka dia telah berkata, innahu qad zana, sesungguhnya beliau telah berzina. Maka Nabi SAW cuba untuk tak nak menerima pengakuan dia. Maka fa'arada, maka Nabi berpaling daripadanya. Summa ja'a, maka dia telah datang daripada sudut yang Nabi berpaling. Faqala, maka dia berkata lagi, innahu qad zana, sesungguhnya aku telah berzina wahai Rasulullah. Fa'arada anhu, maka Nabi berpaling lagi untuk kali yang ketiga. Kemudian dia datang kepada Nabi daripada sudut yang ketiga. Dia pun berkata, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, sesungguhnya aku telah berzina. Ada riwayat mengatakan 4 kali dia membuat pengakuan. Fa'amara bihi, maka Nabi telah memerintahkan untuk dijatuhkan hukuman kepadanya fir rabi'ah, pada kali yang keempat. Fa'ukhrija, maka dia telah dibawa keluar ilal harrah, ke tanah lapang yang berbatu hitam. Harrah, tanah lapang berbatu hitam. Farujima, maka beliau telah direjam bil hijarah, dengan batu. Sebab pada waktu tu dia dah kahwin, maka dia telah kena rejam. Falamma wajada, maka apabila dia mula merasai kesakitan rejaman, farrah, maka dia telah lari, yashtaddu, maka dia telah mula lari dengan kuat. Hatta marra, sehinggalah beliau telah melewati birajulin, dengan seorang lelaki, ma'ahu, yang bersama dengannya adanya lahyu jamal, tulang dagu unta. Pada waktu tu kepala unta, tulang dagu unta. Maka orang ni bila nampak Ma'is lari, dan pada waktu tu dia tahu Ma'is kena rejam, fadarabahu bih, maka dia telah pukul Ma'is dengan tulang unta tersebut. Wadarabahu nas, dan manusia pun mula pukul dan rejamnya, hatta mata, sehingga meninggal dunia. Sebab mereka tak tahu, mereka yang dapat perintah daripada Nabi adalah kena rejam sampai mati. Maka itu yang mereka buat. Fadzakaru dzalika, maka mereka telah ceritakan kepada Nabi SAW bahawa Ma'is bin Malik al-Aslami telah melarikan diri sewaktu mendapati sakitnya balingan batu, wa massal maut, dan sewaktu merasai sakitnya kematian. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, halla taraktumuh, mengapa tidak kamu biarkan dia sahaja. Maka ungkapan Nabi, mengapa tidak kamu biarkan dia sahaja, halla taraktumuh, itu yang dijadikan dalil oleh sebahagian para ulama bahawa kalaulah ketika mana sedang direjam sekalipun, kalaulah seseorang itu ditarik balik pengakuan dia, maka pada waktu itu penarikan pengakuan itu diterima dan diberhentikan had daripadanya. Ini hanyalah kes kalaulah dia buat pengakuan, bukan saksi. Kalau saksi, tidak ada penarikan balik kes. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan sungguh telah diriwayatkan daripada lebih daripada satu sanad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat 1413. Waruya, dan telah diriwayatkan hadis ini daripada Abu Salamah, daripada Jabir bin Abdullah, daripada Nabi SAW. Riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana bidzalika al-Hasan bin Ali al-Khallal qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an-Zuhri an Abi Salamah bin Abdurrahman an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya ada seorang lelaki daripada Aslam, sama, iaitu Ma'is al-Aslami. Nama penuhnya Ma'is bin Malik al-Aslami. Ja'a, beliau telah datang kepada Nabi SAW. Fa'tarafa bizina, beliau telah membuat pengakuan yang beliau telah melakukan zina. Fa'arada anhu, maka Nabi telah berpaling daripadanya. Summa i'tarafa, dia telah membuat pengakuan kali kedua. Fa'arada anhu, Nabi telah berpaling daripadanya, sehingga dia telah membuat pengakuan ke atas dirinya sebanyak 4 kali pengakuan. Sebab itu Imam Abu Hanifah kata, untuk pengakuan mestilah 4 kali pengakuan. Maka Nabi SAW pada waktu itu, ini talqin, ini dalam riwayat talqin, Nabi confirmkan dulu. Nabi tanya, abika junun, adakah kau gila? Sebab kalaulah gila tak ada had. Maka dia kata, qala la, tak wahai Rasulullah, aku tak gila. Maka Nabi SAW tanya lagi, ahsanta, adakah engkau telah berkahwin? Ahsanta maksudnya pada waktu itu telah berkahwin. Maka qala, maka dia telah berkata, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW telah memerintahkan untuk dijatuhkan hukuman ke atasnya. Farujima, maka beliau telah direjam fil musalla, di kawasan lapang tempat solat, iaitu solat raya dan sebagainya, di satu kawasan lapang. Falamma, maka apabila
azlaqathu, dia mula merasai kesakitan batu, farra, dia pun lari, faudrika, maka orang ramai telah menangkapnya, farujima, dan telah merejamnya sampai mati. Maka Nabi SAW telah berkata, telah mendoakan yang baik untuknya, walam yusalli alaih, dan Nabi SAW tidak mensolatkan jenazah dia. Dan ini yang dijadikan pegangan oleh sebahagian daripada para ulama, bahawa seorang pemerintah dia berhak untuk tidak mensolatkan jenazah ke atas orang yang dijatuhkan hukuman, supaya pada waktu itu manusia sedar bahawa itu adalah kesalahan yang besar, sampaikan pemimpin ataupun ulama ataupun hakim sendiri tak solatkan ke atas jenazah tersebut. Lihat kepada Arafah pada baris yang ke-246 daripada bawah. Maka berkenaan tentang mensolatkan jenazah Ma'iz bin Malik al-Aslami mukhtalafah, maka ada beberapa riwayat. Waqila, maka dikatakan dalam untuk menggabungkan riwayat yang mengatakan Nabi solat dan Nabi tak solat, maka kata para ulama, Nabi tidak mensolatkan jenazahnya, namun Nabi memerintahkan orang lain untuk mensolatkannya. Thumma da'a lahu, kemudian Nabi telah mendoakan untuknya setelah beberapa hari. Wasalla, dan Nabi pernah mensolatkan jenazah seorang wanita yang telah mengaku berzina daripada Banu Ghamidiyah, wa mar'atan ukhra, dan Nabi pernah mensolatkan pada waktu itu jenazah wanita yang lain kerana taubatnya. Maka ada jenazah yang melakukan zina yang Nabi solat, dan ada jenazah yang Nabi tidak solat. Ma'iz bin Malik al-Aslami Nabi tidak solat, tapi Nabi suruh pada waktu itu orang lain untuk solatkan beliau. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu bahawa annal mu'tarif, bahawa orang yang membuat pengakuan berzina, idza aqarra ala nafsihi, apabila dia telah membuat pengakuan ke atas dirinya sebanyak 4 kali, uqima alaihi al-had, barulah didirikan ke atasnya had. Maka mesti syarat 4 kali. Dan inilah pandangan Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq. Wa qala ba'du ahli ilmi, berkata sebahagian daripada ahli ilmu, mereka apabila pengakuan itu adalah hanya sekali, uqima alaihi had, maka dijatuhkan ke atasnya had. Dan inilah pandangan Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i. Wa hujjatu man qala, dan dalil orang yang mengatakan cukup sekali adalah hadis Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, anna rajulaini, bahawa ada 2 orang lelaki pada waktu itu mereka telah membuat pengaduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma, maka telah berkata salah seorang daripada mereka berdua, wahai utusan Allah, sesungguh anak lelakiku telah berzina dengan wanita ini. Dan hadisnya adalah panjang, kita akan baca nanti pada riwayat 1417, hadis yang sama. Maka dalam hadis tersebut, Nabi SAW telah memerintahkan seorang sahabat yang bernama Unais untuk jumpa dengan wanita tadi dan tanya dia adakah dia berzina. Fa ini i'tarafat, kalaulah dia membuat pengakuan, maka rejamlah dia. Dan di situ kita nampak wanita itu hanya buat pengakuan sekali. Maka sebab itu kata para ulama Syafi'i dan sebagainya, pengakuan cukup sekali. Tapi Imam Abu Hanifah kata mesti 4 kali pengakuan barulah dijatuhkan hukuman. Bab yang ke-6, babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang fi karahiyati, berkenaan tidak boleh an yashfa'a, untuk memberi pertolongan fil hudud, berkenaan tentang had. Tak boleh pada waktu itu nak guna kabel untuk selamat daripada had. Bila? Lihat kepada Arafah pada baris yang ke-4 daripada bawah, yajuzu syafa'ah qabla raf'il qadiyati ila al-qadi, boleh untuk menolong agar tidak disabitkan dengan had bila? Sebelum kes sampai kepada qadi. Kalaulah pada waktu itu kes dah sampai kepada qadi, la ba'dah, dah tak boleh beri syafaat, dah tak boleh nak memberi pertolongan. Maka kalaulah kita nak tolong supaya orang ni jangan kena hukuman had, maka sebab hukuman had berat. Kalau rotan pun ada yang 80, ada yang 40, ada yang 100. Kalaulah dah berkahwin zina, kena rejam sampai mati. Lalu kalaulah nak tolong dia agar jangan kena had, sebelum kes tersebut sampai kepada qadi. Kalaulah kes dah sampai kepada qadi, maka pada waktu itu tidak boleh lagi nak menggunakan syafaat, nak menolong orang yang telah disabitkan kes. Siapa tu? Tengok. Ha? Tak ada orang.
Riwayat 1414. Wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Layth an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahawa sesungguhnya orang Quraisy ahammathum telah merunsingkan mereka. Kenapa mereka runsing? Sya'nul mar'atil makhzumiyah, berkenaan tentang seorang wanita Banu Makhzum allati saraqat, yang telah mencuri. Maka ada seorang wanita ni dia telah mencuri. Siapakah wanita yang telah mencuri ini? Lihat sahara pada baris yang pertama, nama beliau adalah Fatimah binti Aswad. Fatimah binti Aswad, dan beliau adalah anak saudara sahabat Nabi Abu Salamah radhiyallahu anhu. Maka Fatimah binti Aswad ni telah mencuri, dan pada waktu itu kesnya telah dimaklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Quraisy cuba untuk menolong supaya wanita ni tak kena potong tangan, sebab dia wanita yang baik yang pada waktu itu melakukan kesilapan, dan dia bukan orang yang biasa mencuri. Maka mereka telah berkata, man yukallimu fiha, siapa yang boleh bercakap tentang wanita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata, man yajtari'u alaih, siapakah yang berani untuk bercakap kepada Nabi kecuali hanya Usamah bin Zaid, yang gelarannya adalah orang yang dicintai oleh Nabi, hibbu, orang yang dicintai oleh Nabi. Maka ramai yang kata tak ada siapa berani nak cakap dengan Nabi kecuali Usamah bin Zaid. Fakallamahu Usamah, maka telah bercakaplah kepada Nabi SAW Usamah. Maka Nabi SAW bersabda, atashfa'u, adakah kamu nak memberikan pertolongan ataupun nak memberi syafaat berkenaan tentang had yang sabit di antara had-had Allah. Summa qama, kemudian Nabi telah berdiri, faqtataba, lalu telah menyampaikan khutbah untuk menegur orang ramai. Lihat kepada sahara pada baris yang kedua, berkata Imam Tibi, waqad ajma'u, dan para ulama telah sepakat bahawa haram memberi pertolongan dan syafaat dalam urusan had setelah kes itu sampai kepada pemerintah. Berdasarkan hadis ini haram, berdosa. Wa ala annahu yuhramu tashfi'u fih, bahkan haram untuk memberi syafaat ketika mana kes telah sampai kepada qadi dan hakim. Fa amma qabla al-bulugh, namun sebelum kes itu dibawa kepada hakim, faqad ajaza fiha, maka telah mengatakan boleh sebahagian besar daripada para ulama dengan syarat bahawa orang tersebut yang sepatutnya mendapatkan had, dia bukanlah seorang yang jahat dan orang memang telah terbiasa melakukan maksiat. Kalaulah dia memang orang dah biasa buat maksiat, jangan pada waktu itu biar dijatuhkan hukuman kepadanya. Maka Nabi telah berkhutbah, innama ahlakal ladzina min qablikum, hanya senya telah membinasakan orang-orang sebelum daripada kamu, annahum kanu, bahawa sesungguhnya mereka, idza saraqa, apabila telah mencuri di antara mereka, asyarifu, yang mulia, tarakuh, maka mereka biarkan. Wa idza saraqa, dan apabila telah mencuri daripada kalangan mereka, ad-dhaif, orang yang lemah, aqamu alaihi had, mereka pada waktu itu dirikan had. Wa aymullah, demi Allah, bukan sekadar Fatimah binti Aswad, lau anna Fatimah, kalaulah Fatimah binti Muhammad anak perempuanku sarakat, mencuri sekalipun, laqata'tu yadaha, aku akan memotong tangan dia. Ini tegasnya Nabi SAW bila kes itu telah dibawa kepada Nabi. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Mas'ud bin Ajma', dan dikatakan nama beliau adalah Mas'ud bin A'jam, dan Abdullah bin Umar dan Jabir radhiyallahu anhum. Hadis Aisyah adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ketujuh berkenaan tentang sabitnya rajam. Ada orang kata rejam ni tak ada dalam Al-Quran, maka rejam ni tak ada. Maka kata Imam Tirmizi, bab yang ketujuh, babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang fi tahqiq, pada sabitnya apa hukuman rejam. Riwayat 1415. Wabihi ilaihi qala hadatsana Salamah bin Syabi wa Ishaq bin Mansur wal Hasan bin Ali al-Khallal wa ghairu wahid qalu hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an az-Zuri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibn Abbas an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beliau berkata, innallaha ba'atha Muhammada, sesungguhnya Allah telah mengutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran, wa anzala alaihi al-kitab,
dan Allah telah mengutuskan kepada baginda akan Al-Quran, fakana fima, maka adalah antara ayat-ayat Al-Quran anzala alaihi, yang Allah pernah turunkan kepada baginda Nabi SAW adalah ayat rejam. Maka ayat rejam dulu sebahagian daripada ayat Al-Quran, namun hukumnya masih kekal, tetapi bacaannya telah dimansuhkan. Farajama, maka Nabi SAW Nabi pernah merejam di atas hukuman dan kesalahan. Warajamna, dan kami pun pernah merejam selepas kewafatan baginda. Kata Umar bin Khattab lagi, wa inni khaifun, dan sesungguhnya merunsingkan aku, an yatula bin nasi zaman, berlalunya masa yang panjang kepada manusia. Fayaqula qail, maka berkatalah salah seorang, la najidu, kami tidak mendapati adanya hukuman rejam di dalam Al-Quran. Fayadillu, maka mereka menjadi sesat disebabkan mereka berani meninggalkan faridatin, satu kefarduan yang Allah telah turunkan dalam Al-Quran. Ala, ketahuilah, wa inna rajama, sesungguhnya hukuman rejam, hakun, adalah sabit ke atas orang yang berzina apabila dia adalah seorang yang telah berkahwin. Orang dah lah ada berkahwin, pergi zina pula, maka pada waktu itu adanya rejam. Wa qamatil bayyinah, dan telah sabit pada waktu itu saksi-saksi. Au kana hamlun, ataupun pada waktu itu wanita tersebut mengandung. Awil i'tiraf, ataupun berlakunya pengakuan. Maka daripada tiga ni, yang tengah-tengah tu kebanyakan para ulama tak terima, bahawa mengandung bukanlah pada waktu itu sebagai satu tanda untuk berlakunya had. Sebab itu lihat kepada Sahara, apakah maksud mengandung? Ay zuhurul hamal, adanya tanda kandungan untuk seorang wanita yang tidak ada suami. Lihat pula Arafah pada baris yang ketiga, inilah pandangan Imam Malik, bahawa inilah pandangan Imam Malik, wala turajjam indana illa bisunnati awil i'tiraf wala ibrata lil hamal, bahawa tidak akan direjam kecuali pada waktu itu bil bayyinah, dengan adanya saksi ataupun pengakuan. Wala ibrata lil habal, dan tidak diambil kira walaupun wanita itu mengandung dan tidak ada suami. Maka tidak direjam, tidak dijatuhkan hukuman hanya kerana kandungan, mesti kena ada saksi ataupun mesti kena ada pengakuan. Dan inilah juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka dalam hadis ini disebutkan pada waktu itu adanya hukuman rejam untuk orang yang mengandung dan tidak ada suami. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat 1416. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani in qala hadatsana Ishaq bin Yusuf al-Azraq an Daud bin Abi Hind an Sa'id bin al-Musayyab an Umar bin al-Khattab, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau berkata, Nabi SAW telah merejam, Abu Bakar juga telah melakukan rejam, dan Umar bin Khattab berkata, aku pun telah merejam. Walaula, dan kalaulah tidak, kerana aku risau aku menambah sesuatu di dalam Al-Quran, la katabtuhu, nescaya pasti aku akan tulis di dalam Al-Quran akan ayat tentang rejam. Fa inni, kerana sesungguhnya aku risau akan datangnya kepada manusia satu kelompok, fala yajidunahu, maka apabila mereka mendapati tidak ada rajam dalam Al-Quran, fayakfuruna bih, maka mereka mengingkari rejam. Dan ini yang berlaku zaman kita. Ada orang yang kata rejam pada waktu itu adalah bukan daripada hukum Allah, padahal ianya adalah hukum Allah. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu, hadis Umar bin Khattab adalah hadis yang hasan sahih dan diriwayatkan daripada lebih daripada satu sanad daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu siapakah yang kena rejam? Orang yang telah berkahwin, as-sayyib. Maka dibawakan pada bab yang ke-8, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang rejam itu dilakukan ke atas orang yang telah berkahwin. Dahlah dia berkahwin, ada isteri, ada suami, ada pasangan, dia pergi melakukan zina, sebab itu hukumannya adalah berat. Hukumannya adalah berat, iaitu hukumannya adalah rejam. Bab yang ke-8, hadis yang telah datang berkenaan tentang hukuman rejam ke atas sayyib, orang yang telah berkahwin. Lihat kepada Arafah baris yang terakhir, as-sayyib al-mankuhah, iaitu orang yang telah bernikah. Riwayat 1417. Wa bi ilayhi qala hadatsana Nasr bin Ali wa ghairu wahid qalu hadatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah ibn Abdullah sami'ahu, beliau telah mendengar daripada Abu Hurairah, Zaid bin Khalid Shibil radhiyallahu anhu, daripada tiga orang sahabat.
bahawa sesungguhnya mereka hadir di sisi Nabi SAW. Fa'atahu, maka telah datang kepada Nabi ada dua orang yahtasiman yang pada waktu itu sedang bertengkar dan bergaduh. Faqama ilaihi, maka telah berdiri kepada Nabi salah seorang daripada mereka berdua lalu berkata, anshuduka, aku memohon kepadamu wahai Rasulullah dengan nama Allah, lama, mengapa tidak, qadaita, Tuan buat keputusan di antara kami dengan kitab Allah. Faqala khasmuh, maka telah berkatalah lawannya, wa kana afqah, dan adalah beliau seorang yang lebih faqih daripada orang yang pertama. Ajal, dia kata, bahkan wahai Rasulullah, iqdi bainana, buatlah keputusan di antara kami dengan kitab Allah. Wa'zan li, dan izinkanlah aku untuk berkata-kata menerangkan keadaan. Maka lelaki yang kedua ni pun bercerita, inna bani, sesungguhnya anakku, kana asifan, adalah pekerja. Asif adalah pekerja. Sebab itu lihat kepada qawata, gariskan di situ, asif maksudnya adalah al-ajir, pekerja. Siapa terjemahkan hadis ni? Ya. Apa yang kamu tulis dekat asif? Padahal jelas dekat qawata tu ada terjemahan. Bahkan baris bawah tu pun ada terjemahan ajir, pekerja. Maka kena cek betul-betul terjemahan. Dah 2 kali dah saya tegur, hari ni sahaja. So hari ni je saya ada masa nak cek terjemahan tersebut, tugasan tersebut. Lalu setiap orang dia bertanggungjawab pada apa yang dia tulis. Maka kena cek betul-betul. Orang bahasa Urdu kata jangan jadi lakir ka fakir. Lakir ka fakir ni apa? Lurus bendul. Apa yang dia pada waktu tu dia tulis je. Jangan jadi pada waktu itu bendul. Kena jelas pada waktu tu tulis ajir, pekerja. Maka lihat kepada hadis ni. Maka sesungguhnya pada waktu itu dia telah berkata, sesungguhnya anakku adalah pekerja untuk orang yang pertama tadi. Fazana, maka anakku pada waktu itu telah berzina dengan isteri dia. Ini kes mereka, telah berzina. Fa akhbaruni, maka mereka telah maklumkan aku bahawa anakku kena rejam. Pada waktu tu kalaulah bawa jumpa Nabi, maka anak kau kena rejam. Maka dia cuba untuk jadikan anak dia tak kena rejam. Dia cuba pada waktu itu berhubung dengan suami perempuan ini. Fafadaitu minhu, maka aku telah membayar tebusan bagi kesalahan anakku pada waktu itu dengan 100 ekor kambing beserta dengan pembantu, wa khadim, dan pembantu. Summa laqitu nasan, kemudian aku telah berjumpa dengan beberapa orang yang lain daripada kalangan ahli ilmu. Faza'amu, dan mereka berkata dan mendakwa, anna ala ibni jaldami'ah, bahawa anakku bukan kena rejam sebab anakku belum berkahwin. Anakku hanya akan menerima 100 kali sebatan, wa taghri ba'am, dan akan dibuang negeri selama setahun. Wa innamar rajam, dan hanya yang kena rejam pada waktu itu adalah isteri orang ini sebab dia dah kahwin isteri dia. Maka bila Nabi SAW mendengar aduan, sabda Nabi, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang nyawaku berada pada genggamannya, la aqdiyanna, pasti dan pasti aku akan membuat keputusan, bainakuma, di antara kamu, bi kitabillah, dengan kitab Allah, al-mi'atu syatin, 100 ekor unta, wal khadim, dan hamba, raddun alaika, hendaklah dipulangkan balik kepada kamu. Pulangkan balik 100 ekor kambing dan juga hamba. Wa ala ibnika, dan untuk anak kamu akan kena 100 sebatan, dan pada waktu itu dibuang negeri selama setahun. Dibuang negeri selama setahun. Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, wa taghribu am, maka para ulama berbeza pendapat adakah dibuang negeri selama setahun termasuk dalam had ataupun pada waktu itu terpulang kepada kebijaksanaan pemerintah. Imam Syafi'i kata ianya adalah termasuk dalam had, Imam Abu Hanifah kata tidak.
Maka kemudian sabda Nabi SAW, "Waghdu, pergilah wahai Unis." Siapakah Unis? Lihat kepada Sahara pada baris yang kedua, beliau adalah ketua kepada kaum wanita ini. Dia ketua, dia adalah sayyid, ketua. Dan nama penuhnya adalah Unis bin Dhaha al-Aslami. Maka Nabi SAW telah berkata, "Wahai Unis, pergi jumpa dengan wanita yang telah berzina ini. Fa ini i'tarafat, kalaulah dia membuat pengakuan, farjumha, maka rejamlah dia." Sebab sekarang ni tak ada saksi. Yang ada pada waktu itu mengharapkan pengakuan dia. Kalaulah dia buat pengakuan, rejam. Kalaulah dia tak buat pengakuan, maka pada waktu itu tidak boleh buat apa-apa. Faghada, maka telah pergilah Unis kepada wanita ini. Fa'tarafat, dan wanita ini telah mengaku. Farajamaha, maka pada waktu itu wanita yang merupakan isteri kepada lelaki yang mengadu tadi, maka beliau telah direjam sampai mati. Lalu Islam sangat tegas berkenaan tentang zina, lagi-lagi untuk orang yang telah berkahwin. Dan kita nampak zaman kita ianya menjadi satu virus yang pada waktu itu diambil ringan. Kadang-kala kita nampak di antara rakan sekerja, di antara teman, di antara sahabat berlakunya zina. Dan pada waktu itu kadang-kala membawa kepada lahirnya anak pada waktu itu yang tidak berbinkan kepada sesiapa. Sebab pada waktu itu masing-masing nampak ringannya hukuman. Tapi kalaulah pada waktu itu dijatuhkan hukuman yang berat, maka pada waktu itu manusia akan lebih berhati-hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu berapa banyak rumah tangga pecah ataupun porak-poranda kerana zina yang berlaku. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, keluarga kita daripada perkara yang seperti ini. Wabi ilayhi qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik bin Syihab an Ubaidillah bin Abdullah an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhum an Nabi SAW nahwahu bima'na, riwayat yang lebih kurang sama. Wabi ilayhi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laysan bin Syihab bi isnadihi nahwa hadits Malik bima'nahu wa fil bab, kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Bakar, Ubadah bin Samit, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Samurah, Hazzal, Buraidah, Salamah bin Muhabbik, Abu Barzah, Imran bin Husain radhiyallahu anhum. Hadis Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid adalah hadis yang hasan sahih. Wahakadha, dan beginilah telah diriwayatkan oleh Malik bin Anas dan Ma'mar, dan lebih daripada seorang daripada Zuhri, daripada Ubaidullah bin Abdullah, daripada Abu Hurairah, daripada Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhum, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawaw, dan mereka telah meriwayatkan dengan sanad ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, "Idza zanatil amatu, apabila seorang hamba ataupun seorang wanita telah melakukan zina." Seorang hamba perempuan, apabila seorang hamba perempuan telah melakukan zina, fajliduha, maka sebatlah ia. Fa in zanat, maka apabila dia melakukan zina, fir rabi'ah, pada kali yang keempat, fabi'uha, maka juallah dia, walau bidhafirin, walaupun dengan harga tali sahaja. Maksudnya jangan simpan pada waktu itu orang yang melakukan zina, hamba yang melakukan zina jangan disimpan. Dan telah meriwayatkan Sufyan bin Uyainah daripada Zuhri, daripada Ubaidullah, daripada Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid serta Shibil radhiyallahu taala anhum, mereka berkata, adalah kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhir hadis. Hakadha, beginilah yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah kedua-dua hadis daripada Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid serta Shibil radhiyallahu anhum. Dan hadis Ibnu Uyainah terdapat padanya keraguan dan waham. Wahima, keraguan padanya, telah ada keraguan padanya perawi yang bernama Sufyan bin Uyainah, lalu beliau telah memasukkan satu hadis pada hadis yang lain. Was sahih, dan yang sahih adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Az-Zubaidi, Yunus bin Yazid ibnu Akhi Zuhri, daripada Zuhri, daripada Ubaidullah, daripada Abu Hurairah, daripada Khalid, daripada Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana lafaz yang betulnya adalah idza zanatil amah, apabila hamba perempuan telah berzina, maka pada kali yang keempat juallah dia. Maka itu riwayat yang lebih tepat, riwayat yang lebih betul.
wa Zuhri, dan Zuhri telah meriwayatkan daripada Ubaidullah daripada Shibil bin Khalid daripada Abdullah bin Malik Al-Ausi daripada Nabi SAW, di mana baginda bersabda, idza zanatil amah, apabila seorang hamba perempuan telah melakukan zina, dan ini adalah lebih sahih di sisi ahli hadis sanadnya. Washibil, siapakah Shibil bin Khalid? Adakah dia pernah jumpa Nabi? Kata para ulama, Shibil bin Khalid lam yudrikin Nabi, tidak pernah ada kesempatan bertemu dengan Nabi. Innama rawa, sesungguhnya Shibil hanya meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Malik Al-Ausi daripada Nabi SAW. Wa hadha sahih, dan inilah sanad yang lebih sahih. Sebab itu nama yang ketiga kita nampak pada awal tadi Shibil, maka sebenarnya di situ ada keraguan sebab dia tak pernah jumpa dengan Nabi SAW pun. Dan hadis Ibnu Uyainah adalah tidak mahfuz, tidak terpelihara. Waruya, dan telah diriwayatkan daripada beliau, sesungguhnya beliau berkata, Shibil bin Hamid, dan itu adalah satu kesalahan. Sesungguhnya nama dia yang sebenar adalah Shibil bin Khalid, dan dikatakan juga Shibil bin Khulaid, tapi bukannya Shibil bin Hamid. Riwayat 1418. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Husyaim an Mansur ibn Zazan an al-Hasan an Hittan ibn Abdullah an Ubadah bin Samit, daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, khudhu anni, ingatlah betul-betul daripadaku. Faqad ja'alallahu, maka sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk mereka sabilan, adanya ketetapan had. Sebab itu lihat kepada Saharah pada baris yang kedua, wal muradu bis sabil al had, yang dimaksudkan sabil bukan jalan tetapi hukuman, iaitu had. Maka sabda Nabi, untuk orang ini ada mereka had. Apakah had mereka? As-sayyibu bis-sayyibi jaldu mi'ah thumma rajam. Adapun had untuk orang yang telah berkahwin adalah rotan 100 kali kemudian baru rejam. Tetapi rotan telah dimansuhkan. Sebab itu lihat kepada baris yang ketiga, jaldu mi'ah war rajam. Wa fihil jama', dalam hadis ini terdapat gabungan di antara hukuman sebatan 100 kali dan rejam. Dan ini merupakan pandangan sebahagian para ulama yang mengambil daripada zahir hadis dan sebahagian daripada sahabat dan tabi'in. Wal jumhur, majoriti para ulama menyebut bahawa sebatan 100 kali adalah mansuh fiman pada orang yang telah wajib ke atasnya rejam, berdasarkan dalil daripada hadis riwayat Ma'is bin Malik Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Maka tak ada rotan, hanya ada rejam untuk orang yang telah berkahwin, dan perkataan sebatan itu telah mansuh. Wal bikru, dan orang yang belum berkahwin, apakah had dia ketika mana berzina? Jaldu mi'ah, sebatan 100 kali dan dibuang negeri selama setahun. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi. Antara mereka adalah Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud dan selain mereka. Mereka berkata, as-sayyib, orang yang telah berkahwin apabila melakukan zina, yujlad, akan dirotan 100 kali, wa yurjam, dan akan direjam sampai mati. Dan kepada pandangan inilah pilihan sebahagian daripada ahli ilmu, itulah pandangan Imam Ishaq rahimahullahu taala. Wa qala ba'du ahli ilmi, sementara itu sebahagian ahli ilmu yang lain telah berkata daripada kalangan sahabat Nabi, antaranya adalah Abu Bakar, Umar dan selain mereka berdua, as-sayyib, orang yang telah berkahwin apabila melakukan zina, innama alaihi rajam, ke atas mereka hanyalah rejam sampai mati. Wala yujlad, dan tidak akan disebat 100 kali. Wa qadruya, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Nabi SAW riwayat yang seumpama ini pada hadis yang mana penceritaan kisah Ma'is bin Malik Al-Aslami dan selainnya, bahawa Nabi memerintahkan untuk merejam mereka sahaja. Walam ya'mur, dan Nabi tidak memerintahkan untuk yujlad, untuk menyebat sebelum daripada rejam. Dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, dan itulah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad. Bab yang ke-9,
berkenaan tentang wanita Ghamidiyah yang kita kata dia telah berzina dan dia membuat pengakuan berzina. Maka bab yang ke-9, riwayat 1419. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hasan bin Ali qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Yahya bin Abi Kathir an Abi Qilabah Nabil Muhallab an Imran bin Husain, daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang wanita daripada kabilah Juhainah telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tarafat, lalu dia telah membuat pengakuan di sisi Nabi bizina, yang dia telah berzina. Wa qalat, dia telah berkata, ana hubla, bahkan sekarang ini aku sedang mengandung kandungan zina. Maka Nabi SAW telah memanggil walinya. Faqala, maka Nabi bersabda, ahsin ilaiha, berlaku baiklah kepadanya. Wa fa idza wada'at, apabila dia telah melahirkan hamlaha, kandungannya, fa akhbirni, maklumkan aku. Fa fa'ala, maka wali kepada perempuan tadi telah melakukan. Dalam hadis Riyadhus Shalihin ada penambahan, maka pada waktu tu Nabi kata lagi, bawa dia balik dulu, biarlah dia susukan anak dia, sampailah pada waktu itu anak dia dah tak perlukan susu lagi. Maka wali dia pun buat, dan kemudian mereka datang lagi. Kesungguhan mereka datang dan tidak mahu menarik balik pengakuan, menunjukkan pada waktu itu mereka memang bersedia untuk dijatuhkan hukuman di dunia. Dan ini yang kita nampak daripada para sahabiah radhiyallahu anhum. Maka ketika mana dia datang lagi, maka Nabi telah memerintahkan kepadanya untuk dijatuhkan hukuman. Fasyuddat, maka telah diketatkan kain bajunya supaya ketika mana dibaling batu tidak terbuka auratnya. Faqala, summa amara birajmiha, Nabi telah memerintahkan untuk wanita ini direjam, maka dia telah direjam sampai meninggal dunia. Summa shalla, kemudian Nabi telah mensolatkan jenazah ini, maka telah berkatalah Umar bin Khattab, wahai utusan Allah, rajamtaha, engkau telah merejamnya, kemudian engkau telah solat ke atas jenazahnya. Laqad tabat, maka sabda Nabi, demi sesungguhnya dia telah bertaubat dengan satu taubat yang begitu Allah terima, kalaulah diagih-agihkan taubatnya di antara 70 orang daripada kalangan penduduk Madinah, wasi'athum, nescaya mencukupi buat mereka. Taubat dia bersungguh-sungguh. Berapa kali Nabi kata tak apa, datang kemudian dia boleh tarik je pengakuan dia, tapi dia tak nak tarik. Wahal wajadta, maka sabda Nabi, wahai Umar, adakah engkau boleh mendapati syai'an, sesuatu yang lebih baik daripada seseorang yang mempersembahkan dirinya di hadapan Allah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Bab yang ke-10, bab ma jaa fi rajmi ahli kitab, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang merejam ahli kitab. Adakah ahli kitab boleh direjam? Maka lihat kepada Arafah pada baris, lihat kepada Arafah pada muka surat sebelah, muka surat sebelah, pada baris yang pertama. Imam Abu Hanifah berkata, la yurjamu ahlul kitab, ahlul kitab tidak boleh direjam, Yahudi Nasrani. Imam Syafi'i berkata direjam ahli kitab apabila melakukan zina, dan inilah juga pandangan Imam Ahmad. Dan kemudian Imam Malik berkata la hadda 'alal harbi aslan, untuk orang yang kafir harbi tidak ada rejaman, dan selain daripada itu ada rejam. Maka kenapa Imam Abu Hanifah kata tidak ada rejaman ke atas orang yang ahli kitab? Lihat kepada Syaikha pada baris yang terakhir muka surat yang tadi, maka kerana ianya bukanlah orang yang ada muhsan. Nak kena rejam ni kena muhsan. Antara syarat muhsan selain daripada berkahwin adalah Islam di sisi Imam Abu Hanifah. Maka jom kita lihat bab yang ke-10, riwayat 1420. Wabi ilai qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik bin Anas an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merejam seorang Yahudi lelaki dan Yahudi wanita. Dan dalam hadis ini adalah kisahnya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 1421. Wabi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Syarikun an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma anna Nabi SAW, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah merejam seorang Yahudi lelaki dan Yahudi wanita. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Bara bin Azib, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abi Aufa, Abdullah bin Haris bin Jaza dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Hadis Jabir bin Samurah adalah hadis yang hasan gharib daripada periwayatan Jabir bin Samurah, dan beramal pada hadis ini di sisi kebanyakan ahli ilmu. Mereka berkata, idza ikhtasama, apabila telah
membuat aduan ahli kitab, wa tarafa'u, dan mereka telah membawa pengaduan mereka kepada pemerintah dan juga hakim orang Islam, maka hakim akan memutuskan di antara mereka dengan Al-Quran dan Sunnah dan dengan hukuman orang Islam, sebab itu dijatuhkan hukuman. Dan inilah pandangan Imam Ahmad, Imam Ishaq. Sebahagian berkata tidak boleh dijatuhkan hukuman had rejam ke atas ahli kitab, dan inilah pandangan Imam Abu Hanifah, namun pendapat pertama adalah lebih sahih. Bab yang ke-11, bab majaa, bab berkenaan tentang buang negeri. An-nafyu adalah buang negeri. Maka adakah buang negeri termasuk dalam had? Itu ya, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Abu Hanifah, an-nafyu bukan termasuk dalam had, ianya adalah terpulang kepada hakim jika mahu ataupun tidak untuk buat. Maka riwayat yang ke-1422, wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin wa Yahya bin Aktham qala hadatsana Abdullah bin Idris an Ubaidillah an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah telah menyebat sebanyak 100 kali orang yang berzina, wa gharraba, dan Nabi telah menetapkan hukuman buang negeri, dan selama setahun. Buang negeri ini tempohnya adalah setahun. Dan sesungguhnya Abu Bakar juga telah menyebat 100 kali dan telah buang negeri. Umar bin Khattab pun telah menyebat dan telah buang negeri kepada pesalah zina yang belum berkahwin. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid serta Ubadah bin Samit radhiyallahu anhum. Hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang gharib. Telah meriwayatkannya lebih daripada seorang daripada Abdullah bin Idris, dan mereka meriwayatkan secara marfu' sampai kepada Nabi. Dan telah meriwayatkan sebahagian mereka daripada Abdullah bin Idris hadis ini daripada Ubaidullah bin Nafi', daripada Ubaidullah, daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Abu Bakar telah menyebat 100 kali, wa gharraba, dan telah membuang negeri, dan sesungguhnya Umar bin Khattab juga telah menyebat 100 kali dan telah menjatuhkan hukuman buang negeri. Wa bi ilaihi qala hadatsana bi dzalika Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Abdullah bin Idris wa hakadha, dan beginilah telah diriwayatkan hadis ini daripada lebih daripada satu sanad, daripada Ibnu Idris, daripada Ubaidullah bin Umar, riwayat yang seumpama ini. Wa hakadha, dan beginilah yang telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Abu Bakar telah menjatuhkan hukuman kepada pesalah zina, hukuman darabah, pukulan 100 kali, wa gharraba, dan dibuang negeri selama setahun, wa anna Umar, dan sesungguhnya Umar bin Khattab juga telah menjatuhkan hukuman sebatan 100 kali dan buang negeri. Walam yadhkuru, dan mereka tidak menyebutkan ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sahha, dan sungguh telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan membuang negeri. Rawahu, telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Zaid dan Zaid bin Khalid serta Ubadah bin Samit dan selain mereka daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi. Antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Ali, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar dan selain mereka. Wa kadzalika, dan telah diriwayatkan juga daripada lebih daripada seorang daripada kalangan fuqaha at-tabi'in, dan inilah pandangan Sufyan ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta Ishaq, bahawa mereka berpandangan pada waktu itu membuang negeri adalah termasuk salah sebahagian daripada hukuman. Bab yang ke-12 berkenaan tentang had ini merupakan kafarah pengampunan dosa sebenarnya. InsyaAllah kita akan sambung balik pada jam 3. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.